Dan tugas khas awak kena pastikan rumah ni sentiasa dalam keadaan yang bersih ya. BERSIH, bersih. Tak nak ada satu habuk pun. Kemudian awak kena susun atur baju-baju adik saya tu. Ambil baju pergi dobi, lepas tu gantung pula dalam bilik wardrobe. Kena susun atur, teratur dan cantik. Dah lambat. Apa ni? Pengurus rumah apa macam ni? Ni kata perfect lah, apalah. Susun tuala pun sengit macam mana? Ni aku tak suka ni. Kakak, pengurus rumah mana yang akak cari ni? Dah lah Kak, tak payahlah. Lepas ni dia tak payah kerja lagi. Itu dia tadi antara sedutan drama Beri Aku Sedikit Waktu. Yana tanya, kakak awak macam ni ke? Okey, tapi sebenarnya kita nak kongsikan topik ini bersama dengan anda tentang perfectionist ni kan. Sebab kadang-kadang orang ada kekeliruan lah. Ada orang ingat perfectionist itu sama dengan penyakit-penyakit yang tertentu. Tapi saya bukan. Sebenarnya anda mungkin dalam kategori cerewet ataupun perfectionist ini. Susun nak kena betul, colour kena ikut sama dan macam-macam lagi. Kalau awak? Kalau saya, macam saya cakap tadi, iron. Kalau baju ke tudung tak beriron, saya tidak akan keluar rumah. Tapi kalau orang yang lain pula yang tak beriron, kalau dekat rumah saya katalah Syahiran, dia nak keluar, dia tak iron lagi. Saya sanggup suruh dia pergi tukar dulu, biar saya iron dulu, baru kita keluar. Bukan itu saja Yana, tapi kadang-kadang ada bagaimana cara ibu bapa mendidik anak pun nak segalanya yang perfect, ataupun dalam kalangan pasangan sendiri. Ada yang tak kena dengan pasangannya ataupun mereka nak pilih pasangan yang perfect saja. Tapi soalannya salah ke jadi perfectionist? Jom kita kupas bersama dengan tetamu kita pada hari ini yang seorang bagaikan mentari yang menyinari. Wow. Era Fazira, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saya kan Yana. Era kat sebelah saya malu-malu. Saya peminat Era Fazira. Fenggeling lah ni. Dan kita juga bersama dengan Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad selaku perunding motivasi yang kita baru tahu sebenarnya berapa umur beliau. Ya, betul. Mungkin anda boleh meneka dan tinggalkan di ruangan komen di bawah. Gitu. Okey, baik Fiza, saya rasa sebagai permulaannya, elok kalau kita mulakan perbincangan kita dengan bercakap tentang perfectionist itu sendiri. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan perfectionist ni, doktor? Okey, kalau kita tengok perfectionist ni maknanya orang yang mahukan sesuatu yang sempurna. Yang nampak semuanya tak ada kekurangan, tak ada kesilapan. Dan bagi saya, orang yang ada sikap perfectionist ni, dia ada kelebihan. Kelebihan dia ni bermakna apabila dia menghasilkan sesuatu perkara, maka dia pastikan sesuatu itu mencapai standard yang kualiti yang sangat tinggi. Ada KPI maknanya sangat tinggi. Kan sebab tu kalau kita tengok, sebab memang betul ada perkara-perkara dalam hidup kita ni tak boleh ada error, tak boleh ada kesilapan. Jadi orang macam ni sesuai untuk kerja-kerja yang memerlukan penelitian yang sebegitu. Admin lah contohnya. Penting accounting tu. Betul. Accounting kena teliti. Malah kalau kita tengok teknologi pun tak boleh ada ruang kesilapan. Kalau tidak boleh kapal jet roket naik ke bulan boleh jatuh kan sebab tidak sempurna. Tetapi kita juga sedia maklum bahawa kesempurnaan ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dicapai oleh manusia. Mesti ada ruang kesilapan, mesti ada kekurangan, dan perfectionist ni akan jadi masalah apabila dia tidak boleh langsung menerima kegagalan, kesilapan, kekurangan. Ini yang akan jadi masalah. Perfectionist tu tak salah, tetapi cara dia menjangkakan, terutama untuk diri dia, dia dera emosi dia sendiri atau dengan orang lain, dia membuatkan hubungan itu agak ada jurang kerana perkara seperti itu. Saya rasa mungkin dia akan jadi masalah juga kalau kita perfectionist tak kacau orang tu tak apa. Tapi kalau kita minta ataupun harap orang lain pun menjadi seperti mana yang kita letak QC itu tadi. Kalau tak capai begitu, KPI itu tinggi sangat. Itu asy'alah. Dan saya tertarik dengan apa yang doktor katakan. Kita tak salah jadi perfectionist, tapi kita kena harus menerima kekurangan ataupun apa sahaja yang boleh berlaku dalam kehidupan kita ini. Betul. Nak berbalik soalan itu, nak tanya kepada Era sendirilah. Sebagai seorang
seorang individu, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, sebagai seorang majikan, adakah Era meletakkan diri Era ini sebagai yang super perfectionist ke ataupun yang tengah-tengah je sebenarnya? Okey, kalau nak kata super tu saya rasa saya tidak. Kerana saya dibesarkan oleh seorang ibu yang OCD kronik. Jadi saya tahu agak sukarnya orang-orang di sekeliling tu bila kita seorang yang perfectionist OCD. So pendekatan saya memang nak kesempurnaan dalam tugas. Tetapi saya mahukan hasil. Okey, macam mana you buat dia kalau OCD ni you buat macam ni, cara macam ni. Semua cara nak kena sempurna ikut cara dia. Tetapi kalau perfectionist ni I want to see result and result tu seperti yang saya harapkan. So itu. Tapi sebenarnya macam yang doktor katakan tadilah, sebenarnya kalau kita terlalu sangat ke arah itu, dia akan menekan diri kita sendiri. Kerana apa? Bila orang tak sampai piawai kita, kita akan rasa tertekan. Kita pun kita tak sampai apa yang kita buat. Kita kenapa tak boleh nak menerima kesalahan, kesilapan tu. Itu menjadi masalah, boleh buat diri kita stres. Jadi saya belajar kat situ, saya ada ramai kawan yang perfectionist, tetapi hidup mereka stres. Dia tak boleh keluar. Kenapa tak boleh keluar? Sebab aku tak buat ni lagi. Dia tak relax. Jadi saya belajar kat situ, saya tak naklah hidup saya macam ni. Minta maaf lah, macam mak saya pun dia akan stres kalau dia tak menyapu hari ni. Dia tak boleh keluar. Tak boleh. Kenapa? Kena petang sebab siang nak kena dam dia dah aturkan. Ada jadual dia. Dia dah ada jadual dia. Jadi dia tak loosen up, dia tak relax. So saya belajar, saya rasa saya kata saya tak nak. So saya perfectionist tapi medium. Tapi kan kadang-kadang kan boleh faham juga kalau kita tinggal dengan seseorang yang terlalu perfectionist tu kan, pasu tu kalau sengit sikit pun dia suruh kita ubah. Betul. Kalau almari tu sengit sikit pun dia kena ubah. Dan kita boleh tahu kita boleh tahu siapa yang alihkan barang kita. Ni siapa pegang. Sebab kita tahu. Dan saya dah ke arah itu dulu tau. Saya kalau botol shampoo dah nak ke depan. Tapi saya rasa ni penyakit. Kejap, botol shampoo tu dia punya depan facing dia tu kena menghadap depan. Betul. Saya juga tu. Kalau itu penyakit lah. Bawa bertenang kedua-duanya. Itu baru barang. Itu baru barang. Tapi kita nak bercakap tentang jiwa. Kita ni manusia kan. Kita tak lari daripada kesilapan, kekilafan kita. Kadang-kadang kalau kita terlalu nak inginkan kesempurnaan, macam yang Uyana katakan tadi, macam yang Era katakan tadi, dia mungkin memberi kesan kepada orang di sekeliling kita tanpa kita sedar. Sama ada Wak Imah kita ni seorang majikan ke, semua nak perfect, ataupun kita ini seorang isteri, pasangan, ataupun kita yang mencari pasangan. Sebabkan kita nak cari yang terlalu sempurna ni sampai ke sudahnya. Tak jumpa jodoh. Tak jumpa jodoh. Ini cakap pasal diri sendiri ke masing-masing ini? Baik. Kita macam inilah. Baik, kalau kita pertama perfectionist tu biar dengan kita. Kita jangan berikan tekanan kepada orang untuk menjadi kita. Sebab kita dengan orang lain tak sama. Kan? Jadi kalau kita nak menjadi seorang yang menjaga kesempurnaan, macam Era kata tadi, botol nak susun cantik-cantik. Kalau itu memberikan kita satu terapi diri, ketenangan, keseronokan, buat ajalah. Sebab kita tak kacau orang pun. Kan? Buat aja susun cantik-cantik. Kalau orang alih, kita susun balik. Asalkan janganlah marah orang yang alih itu tadi. Marah masalah aja. Kenapa sentuh? Sebab dia pun nak guna contoh macam ubat gigi kan. Ubat gigi saya paling marah bila orang main tekan depan belakang tak kisah. Itu saya. Saya pun tak boleh. Saya marah. Kena dari bawah. Mesti dari bawah kan. Tapi saya tahu sifat-sifat perfectionist masing-masing. Tapi saya tahu itu saya. Saya tak boleh paksa orang anak-anak jadi saya. Jadi saya akan setiap kali sebelum saya picit ubat gigi, saya akan betulkan balik, elok balik, baru saya keluarkan ubat gigi tu. Lipat dulu. Sebab kita tahu itu standard kita, bukannya standard orang. Jadi orang tak akan terganggu dengan cara kita. Tapi kalau kita mula marah orang, siapa picit macam ni, siapa buat macam ni, maka dia akan memberikan kesan kepada perhubungan. Jadi oleh sebab itu kita kena faham bahawa perfectionism untuk kita boleh, tapi untuk semua orang tak bolehlah kita anggap mereka mampu ikut standard kita. Baik, dari segi memilih pasangan, ini yang berat. Sebab apa? Bila kita terlalu nak mencari yang sempurna, tak ada. Sebab tu saya selalu pesan pada ramai orang nak cari jodoh, saya kata apa?
kita senaraikan. Senaraikan. Okey, satu kan. Biasanya orang perempuan dia akan kata okey nak seorang lelaki yang boleh menjadi imam bagi aku. Itu yang nombor satu. Yang boleh jadi ayah kepada anak aku. Yang boleh jaga hati mak ayah, yang boleh banyak, yang financially kedudukan kewangan kukuh dan sebagainya. Baik, bila kita ada 10 dalam senarai, misalnya 10 utama, mungkin kita ada 30, tapi 10 ini penting sangat. Kelas 30. Banyak nak checklist ya. Checklist. Tapi kalau kita dah boleh dapat 6 atau 7, kita buat istikharah, hati dah berat, ambil je dah. Ambil je kan. Kita kata okey, inilah jodoh aku. Kan. Jadi sebab tu tak salah untuk kita buat checklist, kita nak jadi orang yang nak dapat kesempurnaan. Semua orang nak macam tu. Tetapi jangan keterlaluan. Sebab dalam Islam ni Nabi kata buat apa pun biarlah bersederhana. Kalau kita nak lebih-lebih sangat, akhirnya kita dera emosi kita rasa tertekan dan kita menjadikan orang sekeliling kita pun tak senang dengan kita. Okey, baik Doktor, ini yang saya tertarik nak tanya. Sebelum saya tanya kepada Kak Ira, saya nak tanya dulu kepada Doktor. Adakah orang yang perfectionist juga mempengaruhi orang-orang di sekelilingnya? Macam contoh tadi Kak Ira cerita, ibunya adalah seorang yang sangat-sangat perfectionist. Jadi mempengaruhi dirinya sedikit sebanyak. Adakah ini scientifically proven yang kalau kita hidup ataupun tinggal bersama dengan seseorang yang perfectionist juga, kita pun akan terikut-ikut jadi perfectionist Itu juga? biasa. Anak-anak dia akan 40% daripada tingkah laku perangai dia memang ikut mak ayah dia. 60% dia ambil dari lain-lain. Tapi 40% dia mesti tengok mak ayah dia. Jadi kalau kita kata mak ayah kita atau ayah kita atau ibu kita dia seorang yang perfectionist, sifat dia atau sikap dia tu mesti kita akan ambil juga. Cuma tak banyak, sikit mesti ambil, mesti ada. Dan adakah itu salah? Tak salah. Sebab apa? Kita kena tengok bahawa kita ambil daripada keluarga kita, orang terdekat kita, perkara-perkara yang baik untuk menjadikan kita lebih baik. Dan kita tengok pula apa yang keterlaluan yang kita kena jadikan sempadan, kita kata yang itu aku tak boleh ikut. Kan? Jadi kita letak tepi mana yang kita tak boleh ikut, mana yang kita boleh ikut, kita boleh pakailah. Kan? Sebab apa? Sebab bila kita pula menjadi ibu, menjadi ayah, maka kita nak didik anak kita bagaimana? Kita tak nak didik menjadi anak kita lebih teruk daripada kita nak lebih baik. Jadi oleh sebab itu bila kita banyak kutip ilmu-ilmu skill-skill keibubapaan, cara-cara yang betul, maka anak kita akan jadi lebih baik lagi daripada kita. InsyaAllah. Okey, tapi sebelum kita nak pergi kepada komen dan juga soalan-soalan seterusnya, Ira, kita kena jawab pun Doktor katakan tadi tentang checklist jodoh tu. Kita kena jawab. Kita kena jawab ya. Tak, bukan kita memilih. Kita bukan memilih. Dan kita tak ada list sampai 30. Tak ada berapa. Tapi ada berapa? Mungkin kita jawab. Saya ada satu je list saya. List saya paling senang. Jangan sakitkan hatiku. Retweet 10 kali. Sebab kadang-kadang bila kita bercakap tentang memilih pasangan ataupun sebagai seorang ibu sendiri, kadang-kadang orang di sekeliling akan meletakkan itulah dia garis panduannya. Dia kata ini tak kahwin-kahwin lagi ni, ini tak berjodohan lagi, kena memilih, kena perfectionist. Mungkin kita kena balas. Adakah anda seorang yang pemilih? Pilih kena pilih, betul tak? Kita bukan macam nak beli sayur pun kita pilih. Ni dia berapa hari bulan dia keluar ayam ni kan, betul tak? Macam tu. Tanya saya. Jadi macam mana kalau macam Ira sendiri kan? Adakah memang disebabkan oleh perfectionist ataupun sebenarnya memang go with the flow? Okey. Saya rasa saya belajar daripada pengalaman saya. Saya suka belajar pada orang sekeliling saya. Betul, untuk mengharapkan kesempurnaan pada mana-mana individu itu adalah sesuatu yang mustahil. Betul. Jadi saya sendiri mendekati diri saya memahami diri saya bahawasanya let's reduce semua expectation. Jangan menyulitkan keadaan. Kerana kita nak bersama dengan manusia. Manusia itu pun akan kita panggil rensa apa? Kita akan rensa dengan seseorang yang nak ada list banyak, sebab kita pun tak nak dengan orang yang ada banyak list. So terimalah diri kita seadanya, tetapi tidaklah, of course kita memerlukan seseorang untuk tegur kita kalau salah kita. Begitu juga dengan pasangan kita. Jadi saya dah pendekkan list saya. Macam saya kata, saya dah pendekkan list saya. Kalau dulu nak sempurna tu macam okey, dia ni kenalah pembersih, dia kena mandi, itu remeh-temeh. Mandi perlu kot. Dia perlu air, kriteria ketinggian semua mesti ada kan. Tapi sekarang bila dah di umur yang meningkat, dah matang macam ni, kita nak mencarikan keserasian dan less drama, less stress. Itu saja. So saya rasa
Dia punya syarat dia cuma tinggal satu je, jangan sakitkan hatiku. Tapi saya suka key point itu keserasian. Betul. Tapi sekejap. Maksudnya kita perfectionist, tetapi kita tak harapkan orang tu perfect, tetapi janganlah terlalu. Macam kita cakap, jangan melampau lah sangat. Betul. Dan sebelum kita sembang lebih panjang lagi, ada satu komen di Facebook rakan kita ni memang saya kena baca. Tak boleh kalau tak baca. Jangan bagi saya baca. Dari Hafizani, dia kata, saya nampak kerusi Fiza Sabjahan tak cukup 1-2 paku ke armrest kanan. Ini membuatkan saya tak fokus tentang topik yang dibincangkan. Itu perfectionist. Dia boleh perasan kamera. Dia boleh perasan. Dia boleh perasan Betul lah tu. Tapi inilah doktor yang kita katakan, tak salah sebenarnya menjadi perfectionist. Tetapi sekiranya ianya sudah menjadi sesuatu yang orang kata mengganggu gugat kita punya itu yang saya takut. Kan, fokus kita, pekerjaan kita, emosi kita, cara kita handle orang-orang di sekeliling kita. Benda ni yang akan orang kata memberi kesan kepada diri kita. Sebab tu macam contoh tak salah kita menjadi orang yang nampak sesuatu. Orang perfectionist ni mata dia tajam. Okey, jadi dia nampak sesuatu yang orang tak nampak. Jadi dia bagus kalau dalam sebuah tim pasukan bekerja, kena ada orang macam tu. Kena ada macam sebab dialah adalah orang yang akan mengkritik. Dia akan mengkritik dan memastikan sesuatu itu jadi lebih sempurna, lebih baik. Tetapi kalau macam tadi kes tadi, dia nampak benda tu sampai tak boleh ikuti program, itu masalah. Kan sepatutnya dia nampak maknanya nanti aku nak beritahu kepada producer tolong feed benda tu supaya minggu depan dah tak nampak dah benda tu, contoh dekat sini pun adalah satu paku tak jadi selepas itu dia boleh fokus kepada topik. Jadi benda tu bukan satu masalah, bukan satu penyakit. Kalau dah sepanjang 1 jam mata duk tengok situ dah tak dengar benda lain, itu penyakit. Sampai hati awak Hafiz, awak tak tengok saya. Tengok paku pula. Apa beza kerusi dengan saya? Tapi sebenarnya bila dah kronik, agak teruk jugalah perfectionist tu, kita memang terganggu. Macam ni, contohnya air tumpah. Boleh tak kita diam? Kita akan sampai tangan kita apa kita sedar, kita akan lap. Itu sebenarnya mengganggu. Bila tidak lap, dia akan jadi macam itulah topik apa yang kita bincang pun di 50-50 dah. Betul. Tak boleh tak fokus lah. Kalau pasal air basah tu kan, saya kalau pergi minum ataupun minum kat luar kat kedai, kalau dia tak bagi coaster, saya mesti kena lapik gelas tu dengan tisu. Betul. Saya tak suka. Kita samalah. Itu okey lagi saya rasa. Tapi kakak saya pula, kalau orang kita datang duduk ke kedai makan, orang tu dah lap dah meja. Dia akan keluarkan tisu dan sanitizer dan dia akan lap sekali lagi. Tapi itu baguslah dalam keadaan sekarang. Satu lagi ni hanger. Jangan campur-campur hanger tu. Campur colour dengan campur rupa bentuk dia kena sama. Saya macam tu juga ke? Saya lebih kurang macam tu juga. Anda berdua bolehlah tinggal sekali. Okey, kita nak dengarkan komen daripada Era sendiri dan juga daripada doktor. Kita nak dengarkan juga apa agaknya pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini, Yana. Jom kita tengok. Saya ada kakak saya. Dulu sebelum kakak kahwin, saya roommate dengan dia. So everything kena perfect lah. Kalau dia susun buku tu, dia akan susun betul-betul rapi punya. Dia takkan, kalau salah sikit pun dia akan bebe-bebe lah. Saya sendiri observe, saya seorang yang perfectionist. Okay, macam sometimes ada masa kalau saya beli barang, saya make sure macam dia align dengan warna-warna tertentu. Contoh, susunan pun kalau daripada barang, saya suka daripada saiz yang tertentu dalam satu tempat and then saiz yang seterusnya dalam satu tempat. Saya bukan seorang perfectionist, saya seorang yang spontaneous. Tapi saya ada seorang rakan kerja yang perfectionist dan dia merupakan lelaki. Okey, dia sangat perfect dari segi kerja dan juga kebersihan. Saya rasa orang perfectionist ni lagi dia memudahkan. Sebabnya satu, dia teliti. Contohlah kalau you bagi assignment, dia akan check every detail, make sure every subject or topic align dengan guidelines. Benda ni boleh jadi menyenangkan dan menyusahkan. Sebab menyusahkan ni sebab kita kena buat benda tu berulang kali supaya dia berpuas hati, dan menyenangkan di kemudian hari sebab kita pun sama-sama jadi perfect dan menyebabkan kerja tersebut sempurna dan majikan pun suka. Benda tu kalau benda kecil-kecil macam annoying je macam tu lah. Tapi bagi saya tak adalah macam susah dalam hidup ke sampai nak kena ni ke, tak adalah. Sebab benda tu pun actually boleh jadikan someone bersih ke, pengemas ke, something lah. Daripada dapat yang roommate yang bermotor macam sedekir letak barang sana sini, macam susah juga.
Macam-macam pendapat awak. Tak apalah, kita terima semua pendapat tu sebab setiap orang ada pendapat yang berbeza-beza kan. Tapi kalau cakap tentang perfectionist ni bukan saja dari segi perasaan, dari segi barangan. Kadang-kadang masak pun satu hal juga. Ini mungkin menjadi masalah besar kalau yang mana sesekali balik kampung jumpa mak mertua kan, tiba-tiba mak mertua tengok dia potong, kau kenapa potong macam itu kan? Potong cili macam ni, potong kacang bendi macam ni, kacang panjang macam ni. Ira macam tu tak? Saya, itu saya kata tadi, saya medium. Medium Saya ada cara tetapi tak adalah sampai makan sebab bagi saya akhirnya makan juga lembut juga ke mulut juga. Tetapi yes, kita nakkan cantik. Bila ada sebab kenapa dia kena condong. Ada sebab. Sebab yang ini nanti bila dia masak dia layu, dia tak terlalu macam-macam. Ada presentation wise. Presentation pemain peranan. Tetapi saya rasa sebab saya kenal dengan individu yang nak kena perfect, potong kena macam ni. Jadi saya macam, saya ni suka belajar. Tak naklah macam ni. Sebab dia merensekkan orang keliling. Kata kunci kedua, rengsek. Tapi kan doktor, macam mana sekiranya, daripada siaran hari ni kan, kita baru tersedar lah sebenarnya kita ni ada dalam perkara-perkara tertentu, kita ni perfectionist. Macam mana kita nak draw the line supaya kita tak terlajak jadi perfectionist yang akhirnya akan, orang kata, menyusahkan dan merensekkan semua orang. Pertama, kita kena bezakan antara perfectionist dengan orang yang kerja tersusun, teratur ataupun orang yang ada sistem. Ada orang dia kerja dia ada sistem kan. Jadi sistem ni sebenarnya bukan untuk menyusahkan orang, jadi mudah. Contoh dia kan, dia tahu contoh kalau dapur, pisau potong daging kat mana, pisau yang potong sayur kat mana, semua. Jadi bila orang cari pun dia tahu kat mana kan. Pakaian dia tahu di mana tempatnya. Jadi mereka ini orang yang tersusun, teratur sebab mudah bagi dia nanti untuk selesaikan masalah-masalah yang kualiti yang bagus. Betul. Jadi benda tu tak jadi masalah. Benda tu sangat tak jadi masalah. Malah kalau kita tengok orang yang perfectionist juga, macam saya kata tadi, dia sangat menjaga kualiti. Jadi mereka ini kalau dalam peperiksaan, kalau pelajar, dia nak bukan A, dia nak A+. Kalau katakan dia buat jadi pengacara, dia jadi pelakon, dia nak benda tu terbaik. Sebab tu orang ni boleh jadi pelakon terbaik. Sebab tu dia boleh jadi pengacara terbaik. Sebab apa? Dia selalunya dia akan pergi lebih daripada orang. Jadi orang yang perfectionist, dia nak kalau boleh semuanya sempurna. Jadi dia cuba letakkan satu standard yang tinggi dalam hidup dia. Jadi standard tu bila kurang dia rasa tak senang. Ini bukan aku ni macam ni. Jadi aku mesti standard aku macam ni. Jadi hidup kita perlu tetapkan satu standard juga. Asalkan ia tak mengganggu fungsi hidup, dia tak mengganggu orang lain dan kita tak paksa orang untuk jadi seperti kita. Tetapi kalau kita dalam satu tim, kalau kita dah set satu standard, tim set satu standard, semua orang kena betul-betul capai standard itu. Itu KPI lah kan, betul. doktor. Tapi kita bercakap tentang aspek ini tadi. Kita faham kita kena letak standard apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Tak kiralah awak imak apa saja keadaannya. Tetapi dalam konteks anak-anak ini pula, kadang-kadang kita meletakkan satu piawaian yang tinggi. Kena sempurna. Anak nombor 1 kena sama dengan nombor 2. Nombor 2 kena sama dengan nombor 1. Nombor 3 pun sama dengan nombor 1. Tapi kita kena faham bahawa manusia ini mempunyai kelebihan. Berbeza. Jadi macam mana kita dalam kesempurnaan kita tu, kita kena terima juga bahawa kekurangan-kekurangan yang ada pada insan lain. Sebab itu, kita kena kenal anak kita. Kita kena kenal. Bila kita letakkan satu standard yang tinggi, mengikut kemampuan dia. Mengikut keupayaan dia. Kalau anak kita bagus dalam akademik, maka kita letak standard yang tinggi dalam akademik. Tetapi mungkin anak kedua kita, dia bagus dalam bidang apa? Muzik misalnya. Maka standard dia dalam muzik. Jangan kita letak dia untuk akademik. Jadi oleh sebab itu, kita letak standard. Tapi standard itu mesti seiring dengan kemampuan, bakat, kebolehan anak-anak itu sendiri. Baru dia boleh capai. Jadi barulah dia capai anak yang terbaik dalam muzik, anak terbaik dalam akademik, anak terbaik dalam agama, hafiz Quran misalnya. Baru dia boleh lengkap. Saling lengkap melengkapi. Betul. Tapi anak Kak Ira sekarang ni ada tak mengikuti ciri-ciri Kak Ira yang macam perlu perfect dalam beberapa perkara? Dia ada bab-bab bahagian-bahagian dia. Contohnya? Contohnya pen dia kena macam ni. Itu adalah. Tetapi saya seorang yang disiplin. Yes, saya punya pendekatan kepada semua orang dalam satu rumah ialah macam ni. You bayangkan elektrik tak ada dalam rumah. Kalau you sejenis yang disiplin, kita walaupun gelap kita tahu kunci kat sini,
kat sini. Tapi kalau you tak tahu kat mana menggagau-gagau cari, bermakna you tak disiplin. So I buat pendekatan macam itu pada anak. So barang yang patut tempat A, letak tempat A. Baju, ada baju keluar rumah, ada baju duduk rumah. Janganlah baju keluar rumah. So basic. Tetapi saya tahu pendekatan anak bukannya mudah. Bila kita terlalu tekankan tentang disiplin, dia rimas. Okey. Jadi saya cuba memahamkan dia kenapa saya cakap macam tu. Jadi anak saya adalah, tapi medium lah. Ada benda yang dia display, ada juga benda yang tak display. Tapi good point lah. Okey, point taken untuk terapkan dekat Urhan nanti. Bayangkan rumah tu tak ada api. Barang tu mesti kena ada dekat Exactly. Mama jangan stress dulu. Urhan baru 2 bulan. Baru dah masuk 2 bulan. Okey, di penghujung perbincangan kita, Ella, mungkin Era sendiri boleh nak kongsikan kepada penonton daripada topik kita pada hari ini, salahkah menjadi perfectionist? Apa agaknya jawapan daripada Era sendiri? Semestinya ianya tidak salah dan satu orang kata kebaikan kepada diri sendiri, kepada institusi kekeluargaan kita, kerana kita perlu ada orang yang begini. Cuma jangan keterlaluan, jangan membuatkan orang lain rasa rimas dengan kita, kerana apapun ukhuwah tu yang penting. Jangan sampai orang takut nak dekat dengan kita. Saya sedar diri saya, macam staff saya, bekerja-pekerja saya memang dia takut toilet tak boleh digunakan. Saya fan. Jadi yang itu saya nak diorang faham kenapa saya disiplinkan diri. Hopefully, alhamdulillah ada setengah tu mereka praktikkan pula di rumah mereka. Jadi it's give and take. Saya rasa kita jangan terlalu rigid dengan cara kita. Okey, dan mungkin sedikit seringkasnya daripada doktor. Saya nampak orang yang perfectionist bagus dia. Kebanyakan orang yang perfectionist saya jumpa, hidup dia mesti dia merancang. Dia tak pernah dia buat sesuatu tanpa perancangan. Orang perfectionist mesti merancang. Nak buat apa pun dia dah ada perancangan. Nak keluar pun dia dah ada perancangan. Nak ambil jalan mana pun dah ada dalam perancangan dia. Dan yang kedua, mereka ni orang yang gigih. Maknanya selagi tak sampai kepada standard dia nak, dia akan buat lagi, usaha lagi. Dia akan tingkat lagi skill dia. Jadi itu sebenarnya banyak kebaikan. Cuma macam Era kata tadi, jangan sampai keterlaluan menyusahkan hidup orang sampai kepada orang tak suka berkawan dengan kita. Kita masuk pintu depan, orang dah lari pintu belakang. Takutlah kalau jadi macam tu. Baiklah, kita apa perkongsian daripada doktor dan juga Era tadi menjadi satu rumusan lengkap yang melengkapkan perbincangan kita hari ini, dan kita harapkan bagi anda yang tercari-cari tentang definisi perfectionist ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada anda semua. Betul tu. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Terima kasih. Terima kasih.